Korang tahu tak, China sekarang ni sedang bergelut semula dengan wabak COVID-19. Korang mesti dah tengok berita kan? Kalau korang tak tahu, ikuti perkongsian lanjut. Stay tune. Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. I am Wan Harisun and I'm going to share some beneficial contents and sometimes not so beneficial content. Wabak COVID-19 ni dah melanda hampir 2 hingga 3 tahun. Dan sekarang ni kita dah masuk 2022. Kita bermula pada penghujung tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Dikira agak lama lah proses ni daripada pandemik dan seterusnya bertukar pula kepada endemik. Disebabkan lama sangat kan. Jadi, yang awal-awal tadi saya cakapkan, China sekarang ni sedang bergelut semula dengan wabak COVID-19. Sebenarnya dulu, China ni dah berjaya menangani wabak COVID-19 dengan cara menggunakan Zero COVID Policy. Korang tahu tak apa itu Zero COVID Policy? Zero COVID Policy ni adalah polisi ataupun dasar di mana mereka memastikan mereka nak goals dia lah, target dia, sasarannya adalah untuk memastikan negara dia kosong COVID ataupun sifar COVID-19. Kalau tak sifar COVID-19 pun paling-paling nak kurangkan COVID-19 kepada hampir sifar. Tu adalah Zero COVID Policy. China sekarang bergelut semula dengan wabak COVID-19. Antara salah sebuah negeri dia, which is Shanghai, mempunyai peratus kenaikan infection COVID yang sangat kuat buat waktu sekarang. Kalau sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni, Shanghai ni antara tempat di China yang paling susah sekali nak dapati orang yang kena COVID. Sekarang ni peratus vaccination di China ialah hampir 90%. Walaupun begitu, walaupun peratus vaccination tu hampir 90%, tetapi masih kena COVID-19 lagi. Untuk tahun-tahun sebelum ni, tahun 2019, pada penghujung tahun 2019, kita ketahui bahawa China ni punca merebaknya COVID-19 berasal daripada Wuhan, China. Jadi bila kita tahu benda tu, secara automatik kita buat lockdown kan. Semua negara buat total lockdown, ada yang buat partial lockdown ataupun perintah berkurung separuh, ada yang sepenuhnya. Negara Malaysia antara yang buat total lockdown dan ada partial lockdown juga, ataupun MCO lah. Negara China pun sama juga macam kita. Mereka mengamalkan prinsip yang sama juga pada awal COVID-19 dulu. Dan negara China ni antara salah sebuah negara ataupun negara yang paling berjaya sekali menangani wabak COVID-19 dulu. Disebabkan oleh orang panggil apa? Kecerdasan pemerintah. Bila mereka tu cepat-cepat tangani wabak COVID-19, buat lockdown sepenuhnya, total lockdown. Tak ada yang boleh keluar, tak ada yang boleh masuk. Tapi pada tahun ni, 2022, Mac yang lalu, negara China mula membuat perintah berkurung semula disebabkan kes COVID-19 semakin meningkat di tempat mereka. Tetapi tahun ni agak berbeza 2022, bila mereka buat perintah berkurung semula, kebanyakan rakyat negara China tu tak boleh keluar untuk membeli barang lah. Nak beli groceries pun tak boleh, food supplies pun tak boleh. Dan ada juga macam pharmacies, business operations tak beroperasi. Bila tak beroperasi, negara China ni kebanyakan rakyat mereka bergantung sepenuhnya kepada food delivery. Tetapi bila food operation service pun tak dibuka, jadi mereka pun susah untuk mendapatkan food supplies dan ada essentials yang mereka perlukan. Barang-barang keperluan yang diperlukan barang-barang keperluan yang diperlukan tu agak susah untuk didapati. Jadi baru-baru ni Shanghai antara tempat yang ada banyak protes lah daripada rakyat China sendiri, disebabkan oleh mereka rasa tak puas hati. Dah lama sangat dah mereka duduk dalam kegelisahan disebabkan COVID-19. Mereka dah hampir rasa macam rimas lah. Hampir setiap masa nak kena test, hari-hari nak kena test. Jadi mereka dah mula nak buat protes. Bukan mula buat protes, dah start buat protes dah. Kebanyakan dekat negara China, terutamanya di tempat-tempat seperti Shanghai lah, sebab mereka rasa rimas. Presiden Xi Jinping sebelum ni ada mengatakan bahawa negara China tak akan menukar polisinya buat waktu sekarang. Dan memang tak akan menukar polisinya ataupun dasar yang digunakan untuk menangani COVID-19. Mereka pada tahun-tahun sebelum ni pun menggunakan Zero COVID Policy, di mana mereka nak pastikan negara mereka ni sifar COVID-19 dengan cara menguatkuasakan total lockdown. Kiranya perintah berkurung sepenuhnya
rakyat-rakyat berada di rumah masing-masing. Sesiapa yang dites COVID-19 positif akan dibawa ke hospital. Tapi pada tahun ni, apa yang mengejutkan ialah kebanyakan yang dites positif COVID-19 tidak dibawa ke hospital. Disebabkan oleh fasiliti hospital yang tidak mencukupi. Dan sekarang ni boleh dah letak dekat tempat-tempat kuarantin biasa. Tempat-tempat kuarantin biasa ni termasuklah dengan convention center, tempat-tempat pusat ataupun rumah sewa. Ada jugalah rumah sewa. Pada tahun-tahun sebelum ni, semasa COVID-19 mula melanda China, China dah berjaya kawal COVID-19 dengan menggunakan zero COVID policy. Jadi rakyat negara tu pun dah tahu bahawa mereka banggalah dengan pencapaian negara China untuk mengawal COVID-19 ni daripada keluar, dan dalaman mereka sendirilah dah berjaya dah kawal COVID-19. Tetapi pada tahun ni bila berlaku semula wabak COVID-19, rakyat mula mempunyai kurang kepercayaan kepada kerajaan disebabkan terlampau kuat restriction yang dibuat, ataupun orang panggil perintah berkurung yang dibuat tu terlalu ketat, menyebabkan banyak rakyat negara mereka tidak dapat keluar untuk mencari makan disebabkan perintah berkurung. Disebabkan China membuat perintah berkurung semula, jadi semestinya negara China ni kalau kita tahu adalah sebuah negara pengilang yang paling terbesar di dunia. Jadi bila dia pengilang terbesar dunia, dia yang bekalkan supply ataupun bekalan kain, bekalan apa lagi, semua jenis benda yang kita beli dekat Shopee tu, berasal daripada negara China kan. Kalau kita perhatikan banyak kedai-kedai yang jual baju raya kan, contoh macam Hijabista Hub dah minta maaf dekat Instagram sebabkan mereka tak boleh nak settlekan order customer. Sebab kenapa? Kain daripada China tak sampai disebabkan China mengalami total lockdown. Jadi tak boleh hantar kain tu. Kain tu ada dekat kargo, stuck dekat situ, tak boleh pergi. Jadi sedikit sebanyak, bukan sedikit sebanyak tapi banyaklah, banyak efek yang berlaku disebabkan oleh lockdown yang berlaku di China. Jadi mesti kita kena fikirkan macam, kenapa aku nak kena ambil kisah tentang isu ni? Dia memberi efek yang banyak kepada Malaysia. Kita akan bincangkan lagi topik ni dalam video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe.